Nama saya Nura Natasha binti Abdullah. Saya dari kelas BA2442B. Jepun, negara yang sudah pasti terkenal di serata dunia. Jepun juga mempunyai kepelbagaian agama di dalam negaranya sendiri. Salah satu agamanya adalah Shintoism yang masih dipraktikkan pada masa kini. Menurut pandangan John Bright dan Mark Twain, agama Shinto pada zaman sekarang dianggap agama yang berdikari, dilihat sebagai berpendirian diri dan bersemangat. Kuil purba yang berada di tanah Ise dan Izumo dan juga beberapa perekaan moden di Meiji dan Yasukuni adalah merupakan kuil jenis terakhir yang dibuat oleh penduduk Jepun pada zaman dahulu. Tradisi agama Shinto ini adalah sangat berbeza dari agama lain. Sebagai contoh, cara penyembahan mereka terhadap dewa mereka. Jadi, semasa memasuki kuil, mereka ada tata cara mereka tersendiri, iaitu mereka perlu mencuci kedua-dua belah tangan dan berkumur sebelum memasuki kuil. Selain itu, mereka juga perlu menyatukan kedua-dua tangan sebagai tanda hormat untuk memasuki kuil. Lokasi-lokasi kuil tersebut terletak di kawasan yang strategik seperti berdekatan dengan kaki gunung atau di sekitar air terjun. Hal sedemikian telah mengaitkan hubungan antara agama Shinto dan alam semula jadi. Agama Shinto pada zaman dahulu dikenali sebagai agama orang asli Jepun dan juga masih diamalkan sehingga turun-temurun sehingga ke hari ini. Agama Shinto ini juga dikatakan agama yang unik kerana hubungannya dengan alam semula jadi. Terdapat berbagai jenis kami, iaitu dewa, yang mempunyai tugas-tugas berbeza. Ada yang juga ditugaskan untuk menjaga lautan, menjaga kesihatan manusia, dan banyak lagi. Mengikut kepercayaan para pengganut agama Shinto ini, kami atau dewa ini wujud dalam pelbagai bentuk seperti manusia, pokok, batu, dan juga lain-lain lah. Agama Shinto ini merupakan agama yang bersifat tradisional sebagai warisan tradisional. Antara kami atau dewa tersebut adalah Susanoo yang dikenali sebagai dewa ribut yang sangat popular dan juga banyak sejarahnya. Susanoo ini adalah dewa ribut, tetapi jika merujuk sedikit dari konsep syaitan tersebut, ia membawa maksud keganasan, kekejaman, dendam dan juga seangkatan dengannya. Bagi menjawab persoalan-persoalan tersebut, adakah Susanoo ini syaitan? Dan mengapa dia dianggap dewa oleh penganut agama Shinto? Jadi, merujuk kepada konsep syaitan tersebut, Susanoo dapat dikategorikan sebagai syaitan kerana mempunyai sifat-sifat jahat dan juga menyiksa manusia di dunia bawah. Perkara ini dapat dibuktikan melalui metodologi Jepun yang banyak ditulis oleh karyawan-karyawan di seluruh negara. Susanoo merupakan dewa yang sangat popular pada masa itu kerana selalu muncul di mana-mana mitos. Menurut beberapa pandangan, syaitan ini mempunyai wajah yang menakutkan. Jadi Susanoo ini dikatakan mempunyai rupa paras yang bengis dan agresif. Susanoo juga mendapat kekuasaan dalam mengawal guruh, kilat, ribut, angin dan juga lautan. Susanoo pada masa itu seorang yang sangat berkuasa, sehingga kan adik-beradiknya sangat takut kepada Susanoo kerana dengan sikapnya yang tidak dapat dijangka. Juga Susanoo ini seorang yang pendendam. Sebagai contoh, ketika Susanoo dihalau dari syurga, dia
mencabar salah seorang adik-beradiknya, iaitu dikenali sebagai Amaterasu, untuk berlawan menghasilkan kami atau dewa yang terhebat. Tetapi Amaterasu telah memenangi pertaruhan tersebut. Hal tersebut telah menyebabkan Susanoo sangat marah, dan Susanoo telah menghancurkan sawah padi Amaterasu, dan Susanoo juga telah dihalau dari syurga, lalu dia turun ke dunia bawah. Susanoo telah dihalau oleh ayahnya Izanagi ke dunia bawah, iaitu bumi. Setelah Susanoo sampai ke bumi, iaitu di Torikami, wilayah Izumo, dia berjalan meniti sungai Hi. Semasa dia berjalan-jalan di sungai Hi tersebut, dia mendengar suara orang menangis. Lalu dia segera pergi ke arah orang menangis tersebut, dan dia telah menjumpai sepasang suami isteri yang sedang dalam kesedihan. Lalu beliau bertanya kepada pasangan suami isteri tersebut. Lalu pasangan suami isteri tersebut menceritakan tentang seekor naga yang berkepala 8 yang telah mengorbankan ke-8 anaknya, termasuk yang terakhir yang akan menjadi korban. Lalu setelah Susanoo mendengar cerita tersebut, dia menawarkan dirinya untuk menolong sepasang suami isteri itu dengan syarat dia perlu berkahwin dengan anak perempuan terakhir mereka yang akan diselamatkan olehnya. Naga berkepala 8 itu digelar sebagai Koshi. Susanoo telah memasang satu perangkap untuk membunuh naga tersebut, dan akhirnya Susanoo berjaya mengalahkan Koshi tersebut. Dan setelah ditupaskan, Susanoo telah berkahwin dengan anak perempuan suami isteri tersebut dan melahirkan 5 orang anak. Setelah kejadian menumpaskan naga tersebut, Susanoo telah berubah. Susanoo telah berubah menjadi seorang yang lebih baik dan tidak lagi menjadi jahat. Lalu dia telah pun menyebarkan budaya kebaikan dalam kalangan manusia, termasuklah pertanian. Susanoo juga telah diberikan tugas untuk memerintah dinasti di Izumo. Bagi kaum Jepun, mereka sangat menghormati dewa-dewa mereka. Hal ini kerana mereka percaya bahawa dewa-dewa inilah yang telah mewujudkan Jepun pada masa dahulu. Jadi pada masa-masa tertentu mereka akan mengadakan upacara ritual di tempat-tempat ibadah yang telah dihaskan untuk dewa-dewa tersebut. Jadi tempat-tempat ibadat ini adalah seperti rumah ibadat kecil untuk mereka menyempurnakan ritual mereka ini. Setiap kali mereka melakukan ritual tersebut, mereka perlu melakukan upacara penyucian yang dipanggil harai. Sebelum mereka masuk ke kuil, mereka hendaklah melakukan ritual yang dikenali sebagai omari, iaitu melakukan tunduk di pintu masuk kuil. Selepas itu, mereka hendaklah membasuh tangan di tempat yang telah disediakan. Ritual tersebut disebut sebagai temizu. Selain itu juga, untuk upacara ritual mereka ini, mereka akan mengadakan upacara tarian, muzik yang dipanggil sebagai kagura. Tarian dan muzik ini dilakukan untuk dipersembahkan kepada dewa mereka kerana mereka tiada ritual sembahyang yang khusus atau hanya berdoa sahaja. Sebagai kesimpulan, walaupun di Jepun sekarang mempunyai pelbagai agama yang telah dianut, agama Shinto ini juga masih lagi dianut oleh sesetengah orang. Buktinya, pada para penduduk Jepun masih lagi melakukan upacara ritual ini bagi menghormati dewa-dewa mereka. Namun begitu, dewa ribut ini atau dikenali sebagai Susanoo, dia mempunyai latar belakang yang menarik dan unik, dan juga perwatakannya. Perwatakan dan sifat-sifat dia ini boleh dijadikan pengajaran untuk semua manusia pada zaman sekarang.